Hai, hari ini saya mau buat donat pandan. Banyak tips untuk donat yang gebu dan lembut. So, jangan skip video, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu adonan tepung tuh 250 gram akan dapat dalam Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Umi Nuha. Oke kawan-kawan, hari ini saya mau buat donat pandan yang gebu. Sebenarnya lama sudah saya mau buat nih, lama sudah teringin makan kan. Tapi baru hari ini ada kesempatan. Jadi kita pun tidak mau buang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan macam mana cara buat. Pertama sekali kawan-kawan, kita perlukan nih cawan. Kita perlukan air pandan dalam 150 ml. Campurkan saja air ni dengan paste minuman pandan ni. Oleh kerana saya tidak sempat buat daun pandan dengan daun pandan original, so saya gunakan ini sahaja. Ini pun boleh. Kita perlukan 50 ml paste minuman pandan dan juga 100 ml air sejuk. Saya gunakan air sejuk. Kenapa? Tunggu video seterusnya. Untuk buat donat pandan ni saya suka gabungkan kedua-dua jenis tepung, iaitu satu cawan tepung gandum high protein dan juga satu cawan tepung gandum serbaguna. Tapi kalau mau gunakan tepung high protein saja pun boleh. Kemudian masukkan 2 sudu besar gula kasto ataupun gula halus yang kita blend. Masukkan juga serbuk susu full cream 2 sudu besar. Seterusnya masukkan 1 sudu teh instant yeast. Kebanyakan jenis yeast yang dijual di sini nih jenis instant punya. Jadi jenis instant ni kita boleh campurkan terus pada tepung tanpa bancuh. So kita masukkan terus instant yeast ni 1 sudu teh. Kemudian saya masukkan juga 1 sudu teh serbuk penaik, iaitu baking powder. Oke kawan-kawan, gaulkan sebati dulu bahan-bahan tu. Campurkan macam ni. Oke, masukkan secubit garam, iaitu 1 sudu teh garam. Kemudian kita kacau balik. Untuk satu adonan ni kita perlukan juga 1 kuning telur. Saya ambil bahagian kuning telur sahaja, sebabnya bahagian kuning telur itulah yang ada kandungan lemak yang tinggi dan akan menyebabkan kita punya donat nanti lebih gebu, lembut dan sedap. Oke kawan-kawan, kita buat ruangan di bahagian tengah campuran tepung tadi. Masukkan kuning telur dan juga air pandan sejuk tadi tu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit sahaja, sebab kandungan air yang kita perlukan untuk buat donat ni bergantung kepada kualiti tepung yang kita guna. Jadi buat sedikit demi sedikit, kita tidak mau adonan ni terlalu basah ataupun terlalu kering. Oke, kenapa saya gunakan air sejuk? Bila kita gunakan air sejuk, kita boleh kawal keaktifan yeast, terutamanya dalam keadaan persekitaran kita yang panas di sini. Kadang-kadang sewaktu kita mengulik itu, haba dari tangan kita ni akan transfer ke dough adunan kita. Jadi lama-kelamaan dough kita tu akan terlalu cepat mengembang dan itu tidak bagus untuk kualiti dan kegebuan donat nanti. Kita kena tahu yang yeast yang terdedah pada suhu yang tinggi akan menyebabkan donat bau masam dan itulah nanti tidak sedap. Sebab tu saya gunakan air yang sejuk. Apalagi di waktu cuaca yang sangat panas. Oke kawan-kawan, kita teruskan menguli adonan tepung tu. Ulik sehingga campuran tepung tu tidak lagi melekat di tangan. Kalau terlalu basah boleh campur tepung sedikit, dan kalau terlalu kering boleh campurkan air sedikit sahaja. Oke, sampai tahap ni kita boleh stop dulu mengulik. Dan bolehlah kita masukkan 3 sudu besar margarine. Oke, saya tambahkan juga sedikit pewarna hijau untuk bagi warna yang cantik. Dan seterusnya kita teruskan mengulik. Memang dia akan melekit-lekit macam ni, tapi tidak apa. Teruskan sahaja mengulik sampailah adonan tu jadi licin dan elastik. Agak penat juga sebenarnya kawan-kawan kalau uli dough ni gunakan tangan. Mungkin ambil masa atas 15 minit lah. Tapi tidak apa, yang penting donat kita nanti akan jadi lebih gebu dan sedap. Oke kawan-kawan, sampai tahap ni kita punya adonan sudah bertambah menjadi licin, halus, cantik macam tu kan. Bolehlah kita stop. Dan kita akan rehat
biarkan dough kita nih selama 30 hingga 1 jam macam tu, ataupun sehingga dough ni mengembang 2 kali ganda daripada bentuk asal. Oke, kita tutup dengan wrapping plastik dan bolehlah letakkan di keadaan persekitaran yang sedikit panas. Tara, dough kita sudah kembang. So, lepas ni kita akan tumbuk-tumbuk dia. Kita keluarkan angin yang ada dalam dough. Kemudian oleh kerana saya tiada meja khas untuk canaikan kita punya dough ni, so saya sediakan dulang yang macam ni sahaja. Okey, kita taburkan dulu tepung untuk mengelakkan dough tu nanti melekat atas dulang tu. Okey, sediakan juga alat penimbang di sebelah tu. Saya lebih suka timbang donat ni daripada canaikan atau tekap dengan acuan, sebab saya rasa dia akan bagi bentuk yang lebih sama rata nanti. Oke, cantik sudah kita punya dough ni. Lepas ni kita akan timbang dalam 25 gram. Maksudnya donat pandan kita ni mini sahaja, dia macam kecil sahaja 25 gram tu. Oke kawan-kawan, kita potong-potong dulu dough ni sampai siap. Oke, Oke, yang ni sudah siap. Lepas ni kita akan cantikkan dulu donat ni. Sekali lagi saya ambil pinggan yang lebar sikit. So saya buat macam ni lah, bulatkan dia supaya bentuk dia nanti jadi cantik dan halus. Ni kaedah rounding macam ni. Lepas tu leperkan dia, lepas tu bagi lubang dekat tengah, dan susun di atas dulang yang kita sudah sediakan, yang sudah ditabur dengan tepung. Oke, kita siapkan semua donat kita. Oke, yang ni semuanya sudah siap. Dan selepas ni kita akan rehatkan lagi dough ni sekejap dalam 30 minit. Barulah kita goreng. Oke, donat kita pun sudah direhatkan. Oke, sekarang ni kita panaskan kuali dengan minyak yang secukupnya. Api jangan terlalu besar ya kawan-kawan. Oke, masukkan kita punya donat. Api itu jangan terlalu besar, nanti donat kita tidak cantik nanti. Yang ni agak besar api ni, sebab tu dia jadi hitam sikit. Tapi tidak apa, dia punya rasa tetap sedap. Ini dia donat kita sudah siap. Untuk salutan donat saya lebih suka campurkan serbuk susu ni dengan gula icing. Boleh juga salut dengan gula kasto ataupun gula icing sahaja. Itu optional, ikut kehendak masing-masing. Oke kawan-kawan, jemput makan. Oke, ini saya buat semalam. Dia punya tekstur masih lagi gebu. Sangat gebu. Oke, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buat donat nih kawan-kawan, saya memang suka campur dengan susu. Ini lagi yang tinggal, yang lain semua anak-anak sudah makan. Dalam satu adonan tepung tu 250 gram, dalam 2 cawan tu akan dapat dalam lebih kurang dalam 20 hingga 22 biji donat. Tapi dengan anggaran berat 25 gram. Saya lebih suka timbang sebab saya rasa dia akan lebih sama rata kalau mau jual lah. Sangat gebu.
Memang puas hati. Oke kawan-kawan, jangan lupa coba resepi donat pandani. Oke, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Makasih sebab sudi menonton dan kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.